Cuba untuk membayangkan betapa indahnya dunia ni kalau semua orang saling menghormati antara satu sama lain. Sejujurnya kami semua merupakan mangsa body shaming. Mungkin bagi mereka itu hanyalah sekadar gurauan dan perkara yang remeh. Tanpa sedar perkara itu membuatkan kami merasa rendah diri dengan diri sendiri. Kita ni tak boleh memilih bagaimana kita diciptakan, tapi kita perlu bersyukur kerana kita diciptakan. Jadi kami rasa semua masyarakat sepatutnya katakan tidak pada body shaming. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya Cikgu Amin Husin dalam episod terbaru Majalah Didik. Sebagaimana yang anda sedia maklum, program ini mengetengahkan isu-isu penting yang melanda masyarakat kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sekiranya isu ini tidak dibincangkan secara telus dan terbuka, ia mampu memudaratkan kesejahteraan kita sebagai anggota masyarakat ini. Isu dalam episod kali ini sebenarnya sudah berlaku dalam masyarakat kita, iaitu body shaming. Walaupun terma body shaming ini mula diguna pakai sejak beberapa tahun kebelakangan ini, hakikatnya penggunaan sesetengah perkataan apabila menggambarkan ciri-ciri seseorang boleh mengguris perasaan mereka. Contoh paling mudah ialah perbualan kita seharian dalam penggunaan kata-kata yang mampu melukakan hati seseorang hingga membawa kesan mendalam. Termasuklah rasa rendah diri terhadap ciri fizikal mereka dan kurang keyakinan untuk menyertai anggota masyarakat yang lain. Bayangkan sekiranya isu ini tidak ditangani dari sekarang, apakah pula kesannya kepada mangsa body shaming tersebut? Hari ini kita bersiaran lagi di negeri Kelantan, Darul Naim. Pada episod kali ini, kita akan bersama dengan murid SMK Kampung Laut bagi mengetengahkan projek mereka yang berjodoh Say No to Body Shaming ataupun katakan tidak pada body shaming. Buat pengetahuan anda, SMK Kampung Laut terletak kira-kira 10 km dari pusat bandar Kota Baru. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1965 dan kini diketuai oleh Tuan Pengetua Tuan Haji Muhammad Nazli Muhammad Nawi. Di sekolah ini terdapat kira-kira 997 orang murid dan 109 orang guru. Mereka telah mewakili negara Malaysia dalam pertandingan robotik peringkat antarabangsa di Jerman dan Havana. Mari kita saksikan bagaimana mereka menangani masalah body shaming di sekolah dan komuniti mereka. So, for our DFC project, we chose body shaming as the issue that we are going to change. This problem is one of the major problems in our country and all over the world. Body shaming is the practice of making critical, potentially humiliating comments about person's body size or weight. In other words, it is the act or practice of negatively judging someone based on their physical appearance. It happens when we predict or making fun about person's body shape or sizes. We feel depressed because people who are discriminated against due to weight are at a higher risk of depression and other mental issues. Body shaming issue will lead to lowered self-esteem because people always make fun of their body size and weight. People will not bully me because of my physical appearance. Everyone can live equally. Everyone will respect each other. Everyone can accept us just like other normal people. No one will make fun of my body size. We have exposed about body shaming to our classmates and they give us a support by giving some suggestions to overcome this problem. Besides, we also give a talk about body shaming to 1,048 students in our school.
We receive a tremendous support from school community as well as our Deputy Director of Kelantan State Education Department. Besides, we had been to 14 villages for a session with village folks from all walks of life. Kita tak tahu guna tu. Tak pernah lagi. Tahu. Oh, dia pergi dah. Untuk orang macam banyak orang tunggu tu ni. Bila kan dia punya semangat lah. Kita dengan kata dia pun jadi down. Terkacau lah dari mental dia disebabkan penghinaan fizikal. We also distributed several posters about body shaming in each village so that they can help in preventing this issue. Showing respect to others' physical look is an urgent need to be done. Therefore, we choose to conduct an hour session of talk with our own community. We have been to 5 schools nearby, meeting more than 500 students to create awareness on the negative impacts of body shaming. We have received numerous feedbacks from the kids who shared their feelings of being bullied. Last but not least, we also went to the city center of Kelantan and distributed about 400 flyers. Other than going places, we have created a site for body shaming campaign in our school and is officially officiated by our supportive Madam Principal. For our project Sustainability, we have created box of expression for the students to express and share their feelings of being bullied. Besides, we have created a site for our team's personal blog as a medium for others to leave comment on the issue of body shaming. In average, we have delivered the message on body shaming to approximately 2,548 people. Can you guys imagine if all states in Malaysia cooperate to solve this problem? So, we can successfully decrease this problem. Hai, nama saya Balkis. Hai, saya Hafiza. Hai, saya Farisha. Hai, saya Baisha. Hai, saya Syawal. Kami The Brainiacs. Nama projek kami ialah Say No to Body Shaming. Tujuan utama kami adalah untuk bagi kesedaran kepada orang ramai yang kita tak sepatutnya normalisasikan budaya body shaming dalam kehidupan. Saya yakin kita sebenarnya tidak susah untuk katakan tidak pada body shaming. At first, kami berlima memang secara sukarela tawarkan diri untuk sertai Design for Change 2019. Saya secara personally, saya sangat-sangat excited bila dengar je satu platform besar boleh membantu saya untuk bina keyakinan dan keberanian untuk lantang bersuara macam bagi pendapat dan juga idea to solve this problem. Peluang ni juga bagi saya sebagai seorang anak muda negara melatih diri saya untuk buktikan kepada dunia yang saya boleh bagi perubahan at the age of young. Dan apa yang saya idam-idamkan sejak kecil untuk ubah persepsi masyarakat yang kecantikan adalah something yang universal dan juga subjektif. Kita semua memang memiliki keunikan yang harus dibanggakan dan juga dihargai. Kami bersetuju untuk memilih tajuk Say No to Body Shaming kerana kami rasa tajuk ni sangat dekat dengan diri kami. Tambahan pula dapat kita lihat masalah ni semakin hari semakin popular. Bukan je di negara kita tapi di seluruh dunia. Setiap masa ada je isu mengenai body shaming di media sosial seolah-olah masalah ni tiada jalan penyelesaian. Tambahan pula isu ni bukan sahaja melibatkan kanak-kanak dan golongan remaja tetapi turut melibatkan golongan belia, dewasa dan orang-orang yang sudah berusia. Sedangkan pada hakikatnya, mereka ni dah boleh berfikir secara matap, dah boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana sepatutnya diluahkan serta yang mana sepatutnya disimpan. Jadi kami rasa melalui platform DFC ini merupakan peluang keemasan yang tak sepatutnya lah untuk kami lepaskan untuk menyuarakan tentang isu body shaming. Sejujurnya kami semua merupakan mangsa body shaming. Sometimes orang terdekat pun pernah mengutuk keadaan fizikal kami. Mungkin bagi mereka itu hanyalah sekadar gurauan dan perkara yang remeh.
Tapi tipulah kalau kami cakap kami tak pernah terasa ataupun tak terasa langsung bila setiap hari kami terpaksa dengar perkara yang sama berulang-ulang. Tanpa sedar perkara itu membuatkan kami merasa rendah diri dengan diri sendiri. Dan sebaliknya mereka mempersoalkan kenapa kami perlu berkecil hati, kenapa kami perlu terasa hati. Sedangkan itu adalah kebenaran tentang diri kami. Terimalah kenyataan. Cuma bagi saya kita ni hidup dalam keadaan bermasyarakat tau. Setiap perkataan, setiap perbuatan dan setiap percakapan kita sepatutnya kita berfikir panjanglah sebelum kita meluahkan untuk menjaga hati semua pihak. Tambahan pula kita ni tak boleh memilih bagaimana kita diciptakan, tapi kita perlu bersyukur kerana kita diciptakan. Jadi kami rasa semua masyarakat sepatutnya katakan tidak pada body shaming. Saya suka untuk membayangkan betapa indahnya dunia ni kalau semua orang saling menghormati antara satu sama lain. Kami berlima tahu bahawa untuk memahami isu body shaming ni dengan lebih mendalam, terlebih dahulu kami harus mengetahui punca-punca berlakunya masalah ini. Jadi, saya mengambil pendekatan dengan berjumpa guru kaunselor untuk mendapatkan pandangan mereka. Dengan pengalaman yang mereka ada, perkara tersebut sedikit sebanyak membantu kami untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Bukan tu je, kami juga berjumpa dengan pembuli dari kalangan pelajar sebab kami terfikir kadang-kadang, adakah mengutuk fizikal orang ni menyeronokkan? Dengan pendapat dan maklumat yang kami peroleh daripada guru-guru, rakan-rakan serta masyarakat setempat, kami sependapat untuk menubuhkan Board of Body Shaming bagi speech dekat Speakers Corner dan juga menubuhkan Box of Expression dan banyak lagi. Saya juga ada membuat penyelidikan di internet and I found out so many body shamers on social media. Bila tengok je statistik kesan body shaming ni macam suicide, depression, I know that 5 of us need to do something to overcome this issue. Sebab matlamat kami ni besar, bukan hanya untuk menyebarkan kesedaran kepada komuniti sekolah, tetapi kepada masyarakat di luar sana juga. Sebenarnya nak ubah persepsi masyarakat tentang body shaming yang mana dah macam jadi perkara biasa ni tak mudah. Jadi kami cuba sedaya upaya kami untuk lakukan semua perkara yang kami rasa kami patut lakukan. Pada mulanya kami memang fokuskan kepada komuniti sekolah kami sahaja. Jadi sebaik saja dapat idea nak buat pasal body shaming ni, kami terus bentangkan dalam kelas untuk tanya pendapat rakan-rakan yang lain. Melalui bentangan tu, kami dapat banyak sokongan dan juga idea untuk lakukan langkah-langkah seterusnya. Kami beruntung sebab sekolah kami ada Speakers Corner. Speakers Corner ni adalah satu sudut di mana ditubuhkan khas untuk para pelajar berkongsi sebarang informasi dengan warga sekolah yang lain. Jadi kami ambil peluang untuk memberi pendedahan kepada rakan-rakan kami especially tentang keburukan body shaming. Selain itu, kami juga dah tubuhkan satu sudut yang dipanggil A Board of Body Shaming yang mana kami letak semua maklumat statistik berkaitan dengan body shaming ni. Jadi semua warga sekolah termasuklah guru-guru ke, rakan-rakan ataupun kaki tangan sekolah boleh baca dan faham lagi apa body shaming ni sebenarnya. Selain daripada sekolah kami juga ke 5 buah sekolah berdekatan untuk laksanakan satu sesi yang diberi nama An Hour Session of Talk dengan maklumat yang sama, iaitu untuk beri pendedahan tentang body shaming kepada para pelajar mereka. Dalam masa yang sama, kami juga telah cipta satu Box of Expression. Okey, Box of Expression ni sebenarnya adalah untuk para pelajar yang malu nak luahkan pernah jadi mangsa body shaming atau pernah diperlekehkan. Jadi, mereka boleh tulis dan masukkan dalam kotak tu dengan harapan mereka akan rasa lebih lega dan kami juga dapat bantu dari segi yang lain lah. Selain itu, kami juga telah ke 14 buah kampung berlainan untuk conduct session with Village Fox, yang mana kami telah temu ramah beberapa orang penduduk kampung untuk tanya mereka tahu ke tak apa body shaming sebenarnya. Kami juga dah tampal lebih kurang 300 poster di tiang-tiang elektrik dan kedai-kedai makanan yang ramai orang pergi. Kami juga telah ke bandar-bandar utama seperti Bandar Kota Baru untuk sebarkan dalam 400 risalah berkaitan dengan body shaming. Kami berharap dengan usaha-usaha ini dapat sedikit sebanyak membantu untuk menyedarkan masyarakat yang body shaming ini sebenarnya bukan perkara yang kecil.
telah membuat satu platform seperti media sosial di mana kami akan mengupload statistik mengenai body shaming ataupun kami akan sentiasa memuat naik perkara-perkara berkaitan dengan body shaming agar lebih ramai yang mendapat tahu tentang perkara ini. Tambahan pula, kami juga telah menyediakan satu blog di mana orang ramai boleh datang ke blog kami dan mereka boleh membaca tentang apa itu body shaming dan kesannya dan apa, dan mereka juga boleh meninggalkan maklum balas mereka mengenai body shaming di laman sosial kami ataupun di blog kami. Ketika saya melakukan projek ini, saya dapat mengajar diri saya untuk lebih menghormati keadaan orang lain bersama ada dari segi perilaku, bentuk, keadaan mereka dengan lebih mendalam lagi. Saya berfikir bahawa apabila saya membuat projek ini, saya dapat mengajar diri saya yang setiap orang haruslah dihormati dari segi apa yang mereka dijadikan. Dan saya berasa bahawa semua orang lain perlu menghormati seperti saya lakukan. Dan dalam masa sama, saya lebih menyukai Pak Du seperti kawan saya pernah katakan, kerana melalui Pak Du ini saya dapat melibatkan diri saya sendiri dalam projek ini, seperti saya dapat berjumpa dengan orang lain untuk memahami tentang apa yang mereka rasai, tentang kesannya, ataupun saya dapat melibatkan diri saya untuk melakukan perkara-perkara yang dapat memupuk kepribadian dalam diri saya sendiri. Jadi saya rasa itulah perkara yang bagus. Jika disoal tentang cabaran, sudah tentu banyak yang terpaksa kami tempuhi. Pada awalnya, pertandingan Design for Change merupakan pertandingan pertama kami pada peringkat antarabangsa. Jadi, kami kekurangan pengalaman untuk melakukan persediaan. We have no reference. Tetapi dengan bantuan guru-guru, rakan-rakan serta komuniti setempat, kami berlima berjaya menjayakan projek ini. Memang tak dapat nafikan bahawa banyak perkara yang perlu kami tempuh semasa nak siapkan projek ini. Memandangkan kami merupakan pelajar tingkatan 3 pada tahun 2019 dan kebetulan pula projek ini dilaksanakan pada tarikh hampir sama dengan percubaan PT3 kami. Jadi memang terpaksa diberhentikan seketika progres projek ini sehinggalah peperiksaan tersebut selesai. Sekarang lagi banyak cabaran yang kami perlu halangi, lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 ini, sebab untuk jalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan komuniti dan juga student sangat sukar, memandangkan kami semua memang pentingkan juga kesihatan. Dan sekarang sejarah telah berulang yang mana sekarang kami merupakan student Form 5. Jadi masa sangat-sangat terhad untuk kami bagi sepenuhnya fokus kepada projek ini. Dan apa yang paling malang bagi kami ialah Board of Body Shaming kami telah musnah kerana sekolah kami dilanda banjir, dan untuk remake balik The Board sangat memerlukan kos dan masa yang agak panjang. Apa yang penting bagi saya ialah kerjasama. Kalau saya dan rakan-rakan saya tak ada kerjasama untuk bagi 100%, saya rasa memang kami takkan sampai sejauh ini. Dan apa yang kami telah usaha untuk start dan find solution for this problem sememangnya perlu diteruskan oleh anda semua, dan saya yakin kita diberi pilihan sama ada nak ataupun tak nak untuk lakukan. Tapi dihitung bagi kita segala perbuatan. Walaupun perbuatan tu kecil, macam kita dah tak ejek orang ataupun kita dah tak judge someone by their physical appearance. Tapi kalau dah semua orang lakukan perkara kecil tu, saya yakin yang negara kita akan tidak mustahil untuk negara kita bebas daripada isu body shaming ini. Part of it yang saya paling suka ialah part share, sebab saya sebenarnya ada kebolehan dan juga kepakaran dalam computering dan filming editing. Tapi saya tak ada satu platform yang besar untuk saya tonjolkan. Jadi melalui part share yang mana memerlukan saya untuk buat video yang menarik, filming kawan-kawan saya dan page media sosial yang cantik. Jadi melalui situ saya dapat tonjolkan apa yang saya ada, dan along this process saya memang enjoy. Sepanjang melakukan projek ini, saya percaya bahawa semua orang perlu menghargai keunikan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan.
Dan dunia kita juga memerlukan lebih ramai generasi yang berani untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Sebab antara kami pun pernah menjadi mangsa body shaming and it is not the best thing that has ever happened in our life. Jadi kami ingin mencapai satu matlamat bahawa everyone can live equally. Dalam 4 steps fix, part yang paling saya minat ialah imagine. Sebenarnya part ni agak mencabar sebab ada je sesetengah pelajar yang malu untuk ditemu bual. Jadi sukar untuk kami mendapatkan maklumat dan pendapat mereka tentang body shaming ni. Part imagine ni paling best sebab kami dapat merancang pelbagai inisiatif untuk overcome this issue walaupun tak semua kami dapat realisasikan. Sepanjang menyiapkan projek ni, pengajaran yang saya dapat ialah berfikir sebelum bercakap. Sebab yelah kadang-kadang kita rasa apa yang kita cakap ni betul dan hanya sekadar gurauan, perkara yang remeh. Tapi sebenarnya apa yang kita ucapkan tu kadang-kadang boleh membuatkan orang lain terasa hati, down dan lebih teruk can lead to mental illness. Jadi apa yang saya dapat sepanjang menyiapkan projek ni ialah berfikir sebelum bercakap. The best part sepanjang menyiapkan projek ni ialah feel, kerana mungkin sebelum ni saya kurang memahami perasaan mangsa body shaming. Contohnya apa yang mereka ada pada hari ini bukanlah atas pilihan mereka, tapi itu adalah ketentuan daripada ilahi. Dan jadi melalui feel saya dapat memahami perasaan mangsa dengan lebih dekat dan mendalam. Saya rasa perkara yang paling besar saya belajar adalah untuk terima keadaan fizikal saya walau apa jua keadaan. This is how I am dan saya sedar sekarang yang perbezaannya semua orang ada ni sebenarnya adalah satu keunikan, bukanlah kekurangan. Pendapat orang lain adalah tak penting selagi I love myself. Saya paling suka part do sebab saya seorang yang suka bergaul dan berkomunikasi tetapi tak ada masa dan peluang. Jadi melalui inisiatif yang telah dijalankan melibatkan ramai orang memang sangat seronok dan saya dapat rasa yang we are not fighting this issue alone. Melalui projek ini, saya dapat mengajar diri saya untuk lebih menghormati orang lain dari segi keadaan mereka, rupa paras dan perilaku mereka. Saya berpendapat bahawa body shaming ini adalah lebih mengajar kepada seseorang seperti kami semua menghormati orang lain tentang keadaan rupa paras mereka dan memberi pendedahan kepada orang luar tentang apanya body shaming dan kenapa kita perlu menghormati orang yang mempunyai masalah ini. Part yang paling saya suka adalah part do, di mana part seperti kawan saya pernah katakan, kerana saya dapat melibatkan diri saya sendiri untuk dalam apa-apa keadaan. Seperti saya berjumpa dengan orang tersebut, saya dapat mempelajari bahawa dia ni mengalami body shaming, apa yang dia rasa, apa yang dia perlu lakukan. Jadi saya melihat bahawa Pak Du ini mengajar saya dan rakan-rakan saya yang lain untuk lebih menghormati dan lebih memahami orang lain. Untuk kempen body shaming yang kami ingin ketengahkan di sekolah ini, saya percaya gabungan antara pendidikan secara teori dan praktikal amat penting. Okey, dalam kelas contohnya pelajar didedahkan dengan teori dan semua perkara-perkara yang apa you patut buat, apa you patut tak boleh buat. Contohnya kalau dalam isu body shaming, kita ada sistem nilai murni melintas kurikulum. Maksudnya dalam setiap subjek yang diajar di dalam kelas, pelajar akan didedahkan dengan it's not good to treat people differently. Okey. Jadi bila cikgu mendedahkan pada pelajar tentang isu body shaming contohnya, cikgu akan memberitahu, okey, ini perkara yang you patut buat, ini you tak boleh buat, apa kesan body shaming. Tetapi kalau kita tidak menjalankannya secara praktikal, ia akan memberi kesan kepada pelajar di mana pelajar akan berfikir, so what should I do? Okay, you said that it's not good to treat people differently. It's not good to body shame people. But what should I do? How do I apply in the real life situation, right? Kepentingan mengaplikasikan apa yang dibelajar dalam
kehidupan pelajar itu perlu direalisasikan dalam kehidupan mereka dengan cara mempraktikkan apa saja amalan yang diajari dalam kelas semasa pengajaran dan pendidikan secara teori. Memandangkan kami merupakan satu kumpulan yang kecil dan yang hanya bergerak aktif di peringkat sekolah pada awalnya, terlalu sukar untuk kami mendapat sokongan daripada pihak komuniti. Bila kami mula mempromosikan projek kami ke kawasan-kawasan sekeliling, pada awalnya perception masyarakat agak skeptikal. Mungkin kerana mereka hanya menganggap yang ini hanya satu projek untuk sekolah. It's not something big that they have to take care of or they have to pay attention to. Jadi ia agak mencabarlah bagi pihak kami. Dengan teknik yang mereka pelajari, dengan kaedah yang kami telah aplikasikan, kami berjaya keluar dan meyakinkan masyarakat tentang betapa buruknya kesan isu yang kami bawakan, dan kami mendapat sokongan, dan itu yang kami perlukanlah. Kami mendapat sokongan daripada pihak sekolah, pihak masyarakat, dan seterusnya memudahkan kami untuk meneruskan projek yang kami sedang jalankan. Dan juga contohnya bila kami merancang untuk mengadakan sesi an hour session talk with other schools nearby, kami mendapat sokongan dan respon yang baik daripada pihak pentadbir di sekolah-sekolah berdekatan. Jadi itu dapat sedikit sebanyaklah membantu mengurangkan apa yang kami lalui, rintangan dan halangan yang kami lalui dalam proses untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat tentang keburukan body shaming. Kumpulan pertama ataupun perintis adalah kumpulan pelajar tingkatan 5 sekarang yang telah berjaya membawa suara masyarakat Kampung Laut ke peringkat antarabangsa di Rom, Itali, dan seterusnya kita juga mempunyai junior ataupun pelapis-pelapis di kalangan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 3 yang akan meneruskan visi dan misi kumpulan The Brainiacs ini. Dan apa yang sedang dilakukan kumpulan The Brainiacs ini yang terdiri daripada pelajar-pelajar perintis ini sekarang sedang melatih, mencari bakal pelapis untuk meneruskan apa yang telah mereka lakukan, untuk meneruskan perjuangan mereka hingga ke akhir. Sebab apa yang kami harapkan, suara pelajar-pelajar SMK Kampung Laut ini bukan hanya didengari di kawasan sekolah, not only in the school compound. Kami mengharapkan apa yang sedang diperjuangkan oleh para pelajar SMK Kampung Laut dapat didengar oleh semua masyarakat sekitar ataupun di seluruh Kelantan, di Malaysia dan di seluruh dunia. Dengan menyertai program Design for Change, saya dapat mempelajari beberapa aspek lah yang saya dapat perhatikan dan saya lalui dalam hidup saya lah sepanjang saya menjadi guru pembimbing dan juga menjalankan projek ini bersama para pelajar. Contohnya, apabila kita melihat projek daripada sekolah lain yang dibentangkan, ia memberi inspirasi untuk kami membuat lebih baik dan lebih kreatif. Mungkin pada awalnya kami merasakan yang kami punya projek dah cukup bagus, di-acknowledge. Tetapi bila kita berkolaborasi dengan pasukan lain, bila kita melihat dengan mata sendiri tentang apa saja projek yang dibentangkan oleh kumpulan lain, daripada negara lain, ia memberi satu inspirasi dan motivasi untuk kami dan untuk saya personally sebagai seorang guru, kerana saya akan membimbing lebih ramai lagi pelapis-pelapis selepas ini untuk lebih kreatif dan berinovatif dalam menyambung apa sahaja yang sedang kami lakukan sekarang. Besarlah harapan saya agar saya dapat mengajak guru-guru di sekolah ini untuk turut sama menyertai movement ini dan mendapat ataupun merasai manfaat yang telah saya perolehi sepanjang saya menjalankan projek ini sehingga kami berjaya melangkah ke pentas dunia. Ejekan rupa fizikal atau body shaming merupakan isu utama dalam masyarakat kita hari ini, di mana
telah memberi kesan yang sangat negatif dalam masa jangka panjang terhadap sosial emosi dan kesejahteraan murid. Body shaming ini adalah satu bentuk buli yang boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk interaksi secara bersemuka, interaksi secara media sosial atau perbincangan kumpulan dan juga melalui sembang santai. Jadi ini menjadikan murid berasa rendah diri apabila digandingkan dengan murid yang berketerampilan dan lebih popular. Perbuatan menjadikan tubuh badan sebagai sumber keaiban ini perlu dibendung dan diberi perhatian yang sewajarnya oleh rakan-rakan sebaya, guru, ibu bapa dan juga komuniti untuk menyokong rakan mereka yang kurang baik keyakinan. Jadi pembuli yang menggunakan kaedah body shaming ini untuk mengejek mangsa atau rakan mereka untuk mewujudkan persekitaran yang tidak mempunyai empati yang boleh membawa kepada tekanan psikologi jangka panjang untuk mangsa, termasuk juga gangguan selera makan dan boleh mendorong mangsa untuk membunuh diri. Justru itu, guru dan ibu bapa harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak mereka agar menerima kekurangan orang lain dan menyatakan apa yang boleh mereka lakukan untuk menyokong rakan mereka yang lemah keyakinan diri itu. Berkenaan program yang telah dilaksanakan ni, it is very good impact lah, especially untuk sekolah ni sendiri, kerana program yang kita telah laksanakan, kita nampak perubahan daripada di kalangan pelajar itu sendiri dan kita di rumah. Saya mewakili ibu bapa melihat perubahan yang sangat ketara, terutamanya bukan saja di sekolah tetapi di rumah dan dapat diterapkan di peringkat komuniti itu sendiri. Dan program ICAN ni juga melihatkan kewibawaan anak-anak kita yang boleh melakukan bila mereka berkeinginan. Dan saya rasa bangga selaku YDP sekolah ni melihat perubahan ini berlaku di sebuah sekolah kampung, sekolah biasa, dan keinginannya tu datang daripada anak-anak kita yang biasa. InsyaAllah sekolah lain juga mungkin boleh melakukan untuk melaksanakan program yang sebaik ini, dan ini adalah satu komitmen yang cukup besar daripada semua peringkat, terutamanya pelajar sekolah yang terdiri daripada anak-anak kami di sekolah ni, especially guru dan juga pihak pengurusan sekolah dan juga peringkat JPN sekali yang melihat satu projek yang cukup mencabar diri anak-anak kita. Of course, untuk satu tajuk yang hebat iaitu body shaming, atau dengan bahasa ringkas untuk orang Kelantan, gelar. So insyaAllah if perkara ini dapat kita teruskan di sekolah-sekolah lain dan juga komuniti lain, ianya akan kita dapat melihat hasilnya yang lebih baik. Pada pandangan saya, projek ini adalah satu topik menarik, satu inovasi baru dalam masyarakat dunia kita di sebelah timur, seperti negara Malaysia ini. Kita adalah satu masyarakat yang terkenal dengan sifat lemah lembut, budaya yang menarik dan bersopan santun. Tetapi isu body shaming ini telah menjadi satu aspek negatif yang begitu menebal dalam komuniti kita, dan ianya sudah dilihat sebagai satu kebiasaan yang seringkali dianggap sebagai bukan satu kesalahan. Projek ini adalah satu usaha berani oleh pelajar-pelajar SMK Kampung Laut untuk mengubah pandangan dan perspektif masyarakat, dan ini akan diharapkan dapat mendidik masyarakat kita untuk lebih menyedari hakikat kesilapan yang telah lama jadi akar umbi ini dalam budaya dan kehidupan kita. Pelajar-pelajar ini
ingin membawa supaya kita menyedari bahawa kejadian Tuhan haruslah kita terima dengan hati yang terbuka pada tubuh badan setiap manusia, dan itu bukanlah sesuatu bahan untuk menjadi ejekan di kalangan rakan-rakan terutamanya dan juga dalam masyarakat. Dan pada saya, projek ini telah berjaya mengubah perspektif saya secara positif. Projek ini telah dilihat sebagai berjaya meningkatkan kejayaan kepada warga sekolah dan diharapkan akan disebarluaskan kepada masyarakat di sekitar kawasan sekolah dan di sekelilingnya. Dan kesedaran ini juga telah membantu pelajar-pelajar sekolah saya supaya lebih positif dan berkeyakinan dalam suasana di sekolah dan apabila berada di luar nanti. Kejayaan dalam projek ini telah membantu membina keyakinan kepada pelajar-pelajar lain yang berada di sekolah ini. Program berasaskan pembelajaran sebegini, saya percaya telah dapat meningkatkan peluang pada pelajar-pelajar untuk lebih berjaya dan berdikari di luar sana. Sebagai contohnya, ia telah memacu kejayaan-kejayaan dalam bidang-bidang lain di sekolah ini. Dan dalam bidang kurikulum sendiri, sekolah ini contohnya pada tahun ini telah berjaya melayakkan diri ke pertandingan World Robotic Olympiad yang berlangsung di Germany dan berjaya menamatkan cabaran di kalangan 16 pasukan terbaik di peringkat dunia. Bayangkanlah, kita sebuah sekolah kampung berjaya membawa cabaran ke peringkat dunia dan berjaya berada di landasan yang sangat membanggakan seperti ini. Jadi saya berharap kejayaan yang telah digarap hasil daripada dalam pertandingan ICANN pada tahun 2019 ini akan mencetuskan kejayaan demi kejayaan untuk kami di SMK Kampung Laut dalam segenap aspek. Itulah harapan saya sebagai pengetua di sekolah ini, dan terima kasih kepada semua yang telah membantu menyumbang dalam kejayaan di sekolah ini. Projek ICANN Challenge DFC telah membariskan Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Laut di persada antarabangsa. Ini yang telah membanggakan kita walaupun kita berada di kampung. Dan sesuai dengan tema yang kita bawa ialah mengenai kes buli yang berlaku di sekolah, say no to body shaming. Ya, kadang-kadang pelajar-pelajar terutama yang kecil-kecil akan terganggu emosinya sangat-sangat dan akan menjadi murung apabila mereka diperkatakan dan dibuli dengan sifat fizikal mereka, dan mereka masih tidak kuat untuk mendampingi cabaran-cabaran yang begini. Dan sebagai pengetua masa itu, saya sentiasa beritahu pelajar, tim saya, supaya mereka benar-benar bersungguh-sungguh dan jangan takut akan cabaran. Terus semangat untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan mereka yang cemerlang di luar sana. Dan selalu saya sebut kepada pelajar, bila kita melihat pertandingan, kita mesti menang. Ya? Shoot for the moon, if you miss, you land among the stars. So kita jangan bimbang, kita letakkan target yang tinggi. Kalau gagal pun kita hanya jatuh sedikit saja, berada di bintang-bintang. Itulah yang saya selalu pesan kepada anak-anak pelajar. Jangan bimbang, ambil peluang. Jika ada cabaran, ambil peluang. Jangan takut dengan cabaran. Maka anak-anak pelajar yang terdiri pada 5 orang peserta ini, mereka sangat proaktif. Dan saya harap budaya say no to body shaming akan berada bersama di dalam jiwa, di dalam hati anak-anak pelajar SMK Kampung Laut sehingga mereka dewasa tidak akan mengata, mengejek, membuli mereka yang lain, kawan-kawan yang lain. Kita sudah dengar pandangan daripada murid yang bersemangat dalam meningkatkan kesedaran terhadap isu body shaming di negara ini. Bayangkan bagaimana sepatah kata juga boleh memberi tekanan dan kesan mendalam kepada kesihatan mental mangsa body shaming. Oleh itu, marilah bersama-sama kita menyokong projek Say No to Body Shaming
bagi memastikan masyarakat lebih prihatin berkaitan kesihatan mental. Jom kita saksikan bersama-sama murid SMK Kampung Laut. Semula-semula ni saya tidak sedar akan kesilapan itu dan saya hanya mengatakan apa yang ingin saya katakan kepada mereka dengan begitu saja, dengan sengaja, tanpa mengambil kira perasaan mereka. Melalui program ni saya rasa selepas alternatif yang kumpulan ni lakukan, saya sudah nampak dan saya sedar akan kesilapan itu dan saya semakin hari saya semakin menjaga pergaulan saya, percakapan saya dengan mereka supaya mereka tidak sedih, tidak terasa hati. Saya lebih mengutamakan perasaan mereka. Pihak sekolah boleh menumbuhkan persatuan pasal body shaming ni supaya lebih menggalakkan orang lain memasuki persatuan tersebut dan kita boleh bagi awareness bagi mereka supaya mereka lebih mengetahui bahayanya body shaming ni kepada seseorang. Kawan itu penting lah. Kita perlu cari kawan yang bagus, yang baik supaya dapat mendorong kita ke arah kebaikan. Kalau dulu, saya biasa akan pendam sendiri. Apa-apa orang cakap, saya akan pendam sampai saya kuat. Dalam masa 2 tahun saya join, saya berminat juga nak membantu orang lain untuk menghadapi apa yang saya hadapi. Untuk hadap apa yang pernah saya hadap, untuk atasi segala macam cacian. Antara aktiviti yang saya buat, diorang ada ajak saya bersukan. Lepas tu untuk turun berat badan, apa semua, nasihat pemakanan. Saya mungkin akan motivasi kepada orang lain yang sama macam saya akan cakap kena kuat, jangan nangis, jangan jatuh. Begitulah perjalanan murid di SMK Kampung Laut yang telah berjaya mendekati hampir 3,000 individu dalam komuniti mereka dalam usaha bagi meningkatkan kesedaran terhadap isu body shaming. Bukan sahaja mereka mendekati rakan-rakan di sekolah, malah agenda ini juga dipanjangkan kepada sekolah yang berhampiran. Idea ini perlu dikembangkan ke seluruh sekolah di seluruh Malaysia. Nampaknya episod kita tamat sampai di sini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram Majalah Didik. Saya Cikgu Amin Hussein. Sampai bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. The children are engaged in endless and unsafe activities after school hours. They will usually chase each other and play between the aisle, and they're not aware that they can be in a dangerous situation. And this can affect everybody in the community, such as school, parents, and the children themselves. Dengan cara mengajar mereka secara praktikal dan teori, dengan ini mereka lebih faham menjaga diri mereka